Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Mana saya akan teruskan pembentangan untuk pentafsiran berterusan berkenaan tentang keruntuhan akhlak remaja. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk Ustaz Yusri bin Buhari. Saya perkenalkan diri saya, pembentang iaitu Fikrul Azwabi Husni dari kelas P6.04. Jadi tajuk khutbah yang saya tulis adalah berakhlak di jalan raya, khusus untuk keruntuhan akhlak remaja bagi aktiviti merempit. Baik, tanpa membuang masa, saya teruskan pembentangan pada hari ini. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dulu apakah yang didefinisikan untuk merempit ini. Baik, secara umumnya merempit adalah satu aksi lagak bahaya yang dilakukan di jalan raya dan ianya mengganggu ketenteraman awam dan menunggang motosikal secara laju. Baik, aktiviti kalau mudah faham di sini adalah menunggang motosikal secara bahaya lah, aktiviti merempit ni. Jadi dengan melakukan aktiviti tersebut akan mengundang bahaya kepada diri sendiri, bukan sahaja diri sendiri tapi juga ketenteraman awam yang lain, mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Okey, itu untuk pengertian bagi merempit. Seterusnya, tambahan, ini perkara ini mereka dilakukan akibat daripada sikap sombong yang timbul dalam diri bagi menunjukkan bahawa mereka ni adalah raja di jalanan. Okay. Sikap ni, bagaimana sikap ni timbul? Mereka seronok lakukan aktiviti merempit ni kerana mereka rasa diri mereka tu adalah raja di jalanan. Okay. Boleh buat apa saja di jalan, bawa motor dengan laju dan sebagainya. Okay. Tanpa rasa takut ataupun takut akan bahaya yang mendatang. Baik, kita dah tahu pengertian bagi aktiviti merempit ni. Jadi kita nak tengoklah apalah punca berlakunya aktiviti merempit yang sekarang ni berleluasa dalam kalangan remaja kita terutamanya lah. Baik, antara punca-punca yang dapat saran, saya bahagikan kepada dua punca. Yang pertama adalah dari segi psikologikal. Maksudnya dari sudut psikologi lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya sikap sombong. Okay. Dari segi psikologikal, self-esteem, iaitu individu tersebut yang berasa sombong dan bangga diri di jalan raya. Okay. Sebabkan self-esteem dia sendiri. Okay, dia rasa diri dia hebat, rasa diri dia boleh buat apa saja di jalan. Jadi dengan itu dia nak menunjuk-nunjuk lah. Menunjuk diri dia bahawa dia boleh bawa motor dengan laju, dengan aksi-aksi yang berbahaya yang tak sepatutnya ditunjukkan di jalan raya lah. Okey. Okey, poin yang kedua. Tadi kita tengok dari sudut psikologikal, iaitu dari sudut pemikiran lah. Seterusnya kita tengok dari sudut sosiologikal, ini dari segi persekitaran individu tersebut. Okey, ini berpunca daripada keadaan keluarga yang tidak stabil. Seterusnya pengaruh rakan sebaya dan pengaruh media massa. Baik, kita pergi satu persatu. Itu daripada sudut keluarga yang tidak stabil. Tidak stabil itu bagaimana? Adanya ibu bapa yang bercerai. Lepas tu masalah kewangan keluarga. Jadi dengan itu adanya masalah dalam keluarga ni yang tak stabil lah kita sebut, menyebabkan ibu bapa terlepas pandang untuk memantau aktiviti anak mereka. Jadi perkara ini harus ditangani lah. Okay, perlu difikirkan oleh bukan saja ibu bapa tapi semua pihak perlu main peranan untuk memastikan anak-anak mereka, anak-anak kita lah, dalam keadaan yang terkawal, mantap. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Kita dinafikan pengaruh rakan adalah antara tarikan yang terkuat bagi diri remaja. Sebab apa? Remaja ni suka mencuba benda yang baru. Jadi bila ada kawan-kawan, kawan-kawan mereka lah. Seperti mana kita tahu, kawan-kawan adalah antara individu yang rapat. Jadi
mudah sebabkan sikap ingin tahu yang tinggi dalam diri remaja, mereka ingin mencuba. Jadi bila kawan-kawan ajak, jomlah kita pergi merempit dan sebagainya, mereka pun ikut. Yang terakhir adalah pengaruh media massa. Okey, mana kita lihat sekarang ini di filem-filem tempatan lah terutamanya banyak menayangkan tentang aksi-aksi lagak ngeri ini, aksi-aksi merempit, aksi-aksi drift dan seumpamanya. Gangsterism juga ada. Okay, jadi mereka terikut-ikut dengan media massa tersebut tanpa mereka tahu akibat, kesan dan akibat daripada aktiviti tersebut lah. Okey, itu antara punca yang dapat saya senaraikan. Yang pertama adalah sudut psikologikal, yang seterusnya adalah dari sosiologikal dia. Okey, baik. Kita dah tahu punca aktiviti merempit ni. Jadi kita nak tengok pula apa itu kesan-kesan yang mendatang akibat daripada aktiviti merempit ni. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, kesan merempit akan mengundang kepada peningkatan masalah kemalangan jalan raya. Okey, ini umum semua tahulah. Mana statistik menunjukkan memang banyak kemalangan berlaku akibat daripada cara penunggangan, cara menunggang motosikal yang bahaya. Okey, mana bila kita tahu bila kita bawa secara tidak mengikut undang-undang jalan raya, semestinya akan kebarangkalian berlaku kemalangan jalan raya itu lagi tinggi lah. Okey, sebab itulah perlu adanya undang jalan raya yang perlu diikut. Tapi sebabkan aktiviti merempit ini tak ikut undang-undang jalan raya tersebut, maka sebab itulah berlaku lebih banyak kemalangan jalan raya. Okey, itu poin yang pertama. Yang seterusnya akan menjejaskan ketenteraman awam. Akan jejaskan ketenteraman awam ni macam mana? Sebab aktiviti merempit ni tak dilakukan seorang saja. Selalunya aktiviti merempit dilakukan secara berkumpulan, secara berkelompok. Jadi mereka akan berkumpul ramai-ramai di kawasan awam. Itu akan berlakunya bunyi bising dan sebagainya. Jadi dengan bunyi-bunyi motor, bunyi exhaust motor mereka, ini mengganggu ketenteraman awam. Dan lebih-lebih lagi mereka ini berkumpul pada lewat malam. Okey, bermula pukul 12 sehingga dah pukul 4, dah pukul 4, 5 pagi. Dan ini mengganggu orang-orang lain, okey, untuk tidur dan sebagainya. Okey. Seterusnya, aktiviti merempit bukan saja berhenti di situ, malah ia akan menyebabkan rantaian masalah sosial yang lain. Rantaian masalah sosial lain contohnya macam mana? Vandalism, pergaulan bebas, penyalahgunaan bahan dan sebagainya. Yalah, mana tidaknya sebabnya kan berkumpul secara ramai, jadi apa-apa saja masalah sosial boleh berlaku. Mereka bercampur lelaki dan wanita, mereka merokok dan sebagainya di tempat-tempat mereka berkumpul itulah. Okey, itu poin yang. Dan seterusnya, kesan yang terakhir adalah akan mengakibatkan pembaziran masa dan pendapatan negara. Okey, kerana apa? Kerana kerajaan perlu mengeluarkan dana yang besar untuk mengatasi masalah merempit ini. Kerajaan perlu keluarkan dana untuk membuat program-program kesedaran, okey, menyediakan platform media sosial dan sebagainya untuk menangani masalah ni saja. Okey. Jadi nampak tak kat situ berlakunya pembaziran. Sepatutnya benda ni boleh dana kerajaan boleh dilakukan ataupun dilaksanakan bagi tujuan-tujuan yang lain lah. Okey, itu antara kesan-kesan merempit. Okey, seterusnya bila kita dah tahu kesan, kita mestilah keluarkan dengan satu penyelesaian masalah. Baik, di sini saya senaraikan 3 penyelesaian masalah yang saya rasakan mampu menangani aktiviti merempit ini. Poin yang pertama adalah pihak berwajib perlulah berusaha menguatkuasakan undang-undang. Okey, siapakah pihak berwajib ni? Pihak berwajib adalah contohnya kerajaan
dan juga polis trafik dan sebagainya. Okey, menguatkuasakan undang-undang ni bukan saja buat, tapi dilakukan dengan penuh amanah dan integriti. Okey. Barulah satu-satu masalah dapat diselesaikan dengan baik. Okay, poin yang kedua adalah menasihati anak-anak remaja supaya mereka sedar. Okay. Sebenarnya kita tahu bila mereka seronok melakukan satu aktiviti, mereka tak fikir kesan, akibat buruk daripada aktiviti tersebut. Jadi masyarakat yang sedar akan perkara buruk yang berlaku perlulah menasihati mereka, menasihati dengan cara baik, dengan hikmah, okey, supaya mereka akan tercetus kesedaran dalam diri mereka. Okey, seterusnya sibukkan dengan aktiviti bermanfaat. Okey, sibukkan dengan aktiviti bermanfaat ni diri remaja tu sendirilah. Okey, perlu sibukkan diri dengan aktiviti bermanfaat yang macam mana? Aktiviti seperti menuntut ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan, memahirkan diri dalam kemahiran lain. Okey, kemahiran teknikal, kemahiran teknologi, banyak lagi benda manfaat yang boleh dilakukan selain membahayakan diri, melibatkan diri dalam aktiviti merempit ini. Okey. Jadi bila diri mereka sibuk untuk benda-benda manfaat, tak ada masalah untuk buat benda-benda lain, benda-benda merempit sebagainya. Ya, kerana kita tahu aktiviti merempit ni adalah salah satu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Baik, saya rasakan itu saja untuk pembukaan pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.